السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah 41. Dua kebaikan meninggalkan yang haram. Dikatakan man tarakadz dzunub raqqa qalbuhu wa man tarakal haram wa akala al-halal saffat fikratuh. Siapa yang meninggalkan dosa, hatinya akan menjadi lembut. Yang kedua, sesiapa yang meninggalkan yang haram dan hanya memakan yang halal, fikirannya akan jernih, ataupun dengan kata lain fikirannya bersih. Jadi hati yang lembut biasanya mudah menerima nasihat dan patuh dalam mengamalkannya. Begitu juga fikiran yang bersih akan membimbing akal berfikir mengenai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hati dan fikiran akan membuat kesimpulan bahawa semua makhluk itu dia, yakni Allah, hidupkan daripada yang sebelumnya mati, dan dia adalah Maha Esa, Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. Jadi sidang jemaah muslimin muslimat sekalian, dua kebaikan ini meninggalkan yang haram. Jadi dia kata sesiapa yang meninggalkan dosa, hatinya akan menjadi lembut. Hati kita ni disyarah dalam kitab-kitab tasawuf oleh para ulama-ulama tasawuf. Dia apabila berlakunya kejahatan, dosa kita buat, dia ada satu titik hitam. Jadi titik hitam ni dia mula jika sekiranya tak dibersih, ditambahkan lagi pula dengan kejahatan, buat jahat pula, buat dosa lagi, titik tu akan jadi besar, bertambah besar. Lama kelamaan, dosa demi dosa sampai tutup terus. Jadi bila tutup terus tu yang disifatkan Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah, dalam surah Al-Baqarah. Jadi Allah Ta'ala menyatakan hati mereka itu ada penyakit. Ini penyakit ni penyakit yang spiritual. Doktor tak boleh kesan benda ni. Kalau cakap dengan doktor pergi kata saya sakit, hati saya sakit, dia cek tak ada apa. Sebab dia bentuk doktor boleh kesan yang tu penyakit yang zahiriah. Penyakit yang spiritual ni tak boleh kesan gitu. Jadi benda tu dia tak boleh hilang dengan cara kita telan ubat, minum ubat air ke kapsul ke tablet, dia tak boleh. Dia kena perbaiki dengan jalan melihat kepada ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Itu cara untuk bersihkan hati manusia. Kalau pakaian tu kotor, kita basuh, tak keluar dengan sabun, dengan sabun biasa kita taruh klorak, ataupun taruh bahan-bahan lain bagi ditanggal. Tapi hati manusia bila kotor, bukan boleh basuh macam tu. Ataupun kita nak tarik keluar, nak basuh, kita tebuh balik,
Bukan cerita lagu tu. Jadi nak basuh hati manusia, maka dengan dibasuhkan dengan di antaranya disebut ala bizikrillah tatma'innul qulub dalam surah Ar-Ra'd. Dengan mengingati Allah, jiwa tu akan jadi tenang. Jadi makna zikir tu salah satu daripada jalan untuk menyucikan hati, membersihkan hati. Jadi hati ni bila dia kotor, dia kelabu, tertutup dengan dosa, di situlah juga terletaknya akal manusia. Arwah apa nama seorang profesor lecturer di UKM Bangi, dia kata akal manusia itu itulah duduk pada hati, bukan di kepala. Di kepala otak lah, ni di belakang otak. Kalau orang tunjuk sini bukan otak duduk sini, ni dahi, otak di belakang. Jadi akal manusia tu bukan duduk di situ, dia duduk sini, hati ni. Sebab dia apa nama profesor ni, dia almarhum, dia telah kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan pun kenal sebab dia jenis orang beramal, tak cakap banyak. Tak tahulah dekat universiti dia mungkin dia cakap banyak kot untuk dia punya lecture, untuk student dia. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia jenis tak cakap banyak. Jenis orang macam tu. Jadi dia menerangkan itulah hati manusia tu, itulah akal kata dia. Sebab tu dikaitkan pada kita dalam ni kata-kata tadi ni, man tarakaz zunub raqqa qalbuhu wa man tarakal haram wa akala al halal saffat fikratuh. Jadi apabila kita memelihara dosa, dia ada hubung kaitlah dengan hati. Hati itu akal. Bila dosa yang dipelihara itu kita tak buat, hati kita menjadi hati yang lembut, halim. Jadi di situ menunjukkan bila kita buat dosa, hati kita jadi keras. Sebab tu almarhum Datuk Ni Aziz pernah sebut, saya dengar dia dalam kuliah duha di Kota Baru pagi Jumaat. Dia kata hati manusia ni keras, lebih keras daripada batu. Sebab batu ni air duk menitik, selama-lama dia lekuk juga. Batu yang Bukit Bukau tu, Gunung Ganang tu, gua, air tu serap juga. Tapi hati manusia kalau keras, engkau titiklah dengan Quran ke, dengan hadis ke, hanya Allah yang menentukan. Dia boleh berubah tak, itu keras. Jadi kalau kita pegang hati manusia macam hati lembu lah, dia kenyal. Kenyal, bukan macam ketir batu. Kalau beku macam ketir batu, tak hidup kita. Tapi bentuk yang dia kata keras tadi tu, bentuk yang spiritual, benda yang kita tak nampak secara zahir. Dia susah nak menerima hidayah Allah. Jadi bila susah nak menerima hidayah Allah, tertutup. Jadi tertutup dengan sebab dosa dia buat, hati jadi buta. Buta mata, tak apa lagi, buta hati, buta mata hati. Jadi bila buta mata hati, maka manusia tu dah habis. Tempat penanaman akidah pun di situ, akal manusia pun di situ, maka dia membawa kepada kegelapan. Itu yang dalam Quran juga disebut, yang dikeluarkan manusia tu, orang-orang yang mendapat hidayah Allah, para sahabat, minaz zulumati ilan nur, dikeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi sahabat-sahabat sebelum Islam ni mereka dalam kegelapan, kegelapan daripada hidayah Allah, bukan gelap tak ada cahaya lampu, gelap daripada kebenaran hidayah Allah, hidayatuddin. Jadi bila mereka memeluk agama Islam,
Allah mengisytiharkan minadh-dhulumati ilan nur, keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Cahaya itu huda, hidayatuddin, Islam. Jadi gitu. Maknanya mereka terlepas daripada kongkongan jahiliah dia, hidup dalam keadaan butanya, maka dicelikkan dengan cahaya Islam, duduk sebagai seorang Islam. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita yang satu daripada nikmat Allah bagi kepada kita ni, kita sesedar-sedar di atas muka bumi ni Islam kan? Kita sedar-sedar atas muka bumi ni Islam. Sebab datuk nenek kita, keturunan kita, ibu bapa kita sampai kita Islam. Maka peliharalah Islam itu dengan semulia-mulia sebaik-baiknya. Jangan Islam hanya tinggal pada nama. Nabi dah sebut dalam hadis, akan datang satu zaman yang Islam tu hanya tinggal pada nama, tak ada lain. Islam, 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 tapi hakikatnya bukan orang Islam. Kalau ikut macam kajian statistik dunia ni, tunjuk dalam peta dunia tu, Allah, ramai orang Islam, jumlah peratus sekian-sekian. Itu kajian statistiknya. Tapi yang benar-benar Islam tu, yang tu kita nak kena pasti tu. Islam apa bendanya? Sembahyang benda. Tapi kalau kira dalam peta dunia, dia kira sekali kan. Tak sembahyang, tak puasa, berzakat tidak, haji tidak, umrah tidak, apa pun tak, dia kira Islam juga. Lepas tu kita pun kalau orang tanya kita agama apa, Islam. Padahal dia baru keluar kedai Toto contoh baru keluar kedai Toto, baru pergi beli nama ekor, tanya orang apa? Orang Islam. Islam tak minyak apanya, pergi tempat macam tu. Jadi Islam. Lepas tu tak sembahyang, tanya orang apa, dia kata kita ni orang Islam, tak baik buat begitu, tak. Yelah, cakap sedap lah Islam, awak pun tak sembahyang. Jadi gitu, Islam pada nama. Jadi sebab tu dia berangkat ni, penyakit-penyakit dalam hati manusia ni membawa kepada akal manusia. Jadi sebab tu bila kita meninggalkan dosa, hati kita lembut. Bila kita duk buat dosa, hati kita lagi lama lagi keras untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada hidayah. Wa akalal halal, ya, wa man tarakal haram wa akalal halal saffat fikratu. Siapa yang meninggalkan yang haram dan hanya memakan yang halal, fikirannya bersih. Jadi kita ni masalah makan minum, ni bulan-bulan puasa ni, bulan sepatutnya kita mengekang nafsu kita, makan kita kawal, minum kita kawal, dah melatih, Allah latih kita tu. Tapi itulah bulan ni pula bulan menjadi longgokkan hawa nafsu. Makan kita Masya Allah, perkara-perkara kadang-kadang juadah yang tak pernah dibuat pun kita buat kan? Tak apalah, jenis buat sendiri satu hal juga, lebih pula membazir. Dan kadang-kadang kita pergi beli pula, beli di bazar Ramadan, yang meniaga, yang menjual itu Allahu a'lam macam mana rupa bentuk pun kita tak tahu. Dan kadang hak menjual itu tak puasa. Kadang-kadang hak yang buat kuih muih itu pula jenis orang tak sembahyang. Jadi kita pun tak tahu. Bazar Ramadan ni buka awal 2.30. Saya tengok kemarin 2.30 buka dah. Siapa nak buka puasa 2.30? Kalau kita tanya tujuan bazar Ramadan, jual untuk orang juadah buka puasa. 2.30 siapa nak buka puasa? Awal buka, ada pembeli dah tu. Ada pembeli. Ialah bila dah ada penjual, ada pembeli, dia mari beli. Buka puasa awal, kita pergi jual kat orang tak puasa. Orang berniaga ni bukan kira apa, dia kira untung je. Dosa halal haram ni tak kira dah, janji untung. Barang kejual ni habis. Kalau tak habis,
Senangnya dia kata tak payah mari longgok kat masjid. Itu kadang-kadang di surau di masjid lepas tarawih dia kata, dia Ustaz kita makan sikit. Ada kuih muih orang longgok tak habis menjaga. Bertaut bagaikan aur dengan tebing. Yang kuih kasri bertaut dengan kuih lapis bertaut dengan buah Melaka. Tak? Jadi gitu. Benar pula kalau musim menjaga ni hujan. Allahu Akbar. Cucuk udang tu dah lihat macam getah kaki lah. Main lungguk kat masjid. Dia kata tak apa, letak masjid habis. Amboi. Kadang-kadang terasa juga kita. Terasa juga kita orang masjid Surau ni. Macam tong sampah MPS. Mari lori MPS sapu bersih. Kadang-kadang kita pergi nak makan tak ada selera nak makan dah. Bercampur bau. Kalau betul kita nak bagi orang makan, masak dia elok dengan keadaan kuih yang masuk. Tu kata nak bagi orang makan untuk berbuka puasa tu, yang dimaksudkan dengan Nabi besar pahala bagi orang makan berbuka puasa. Ni kita tuan-tuan kena betul berakal ni benda-benda ni untuk kita buat kebaikan. Dan kita redha kalau kita semayang, kita puasa, pergi beli daripada hasil air tangan orang yang tak semayang. Orang yang meruntuhkan agama Allah. Entah redha boleh telan jadi daging darah kita. Allah Rabbi. Itu kita kena fikirlah tuan-tuan. Dia kata sedap tu. Sedap. Tambah ayam kita risau tuan. Ayam ni. Dia proses ayam. Sebab ayam ni satu jenis binatang yang dia kena sembelih. Hukum dalam Islam, syarat-syarat penyembelihan yang boleh makanan tu jadi halal. Jadi kita nak kena tak tahulah, bukan kita nak cari keburukan orang, tapi kalau kita pergi ke pasar-pasar borong tempat orang sembelih ayam, tuan-tuan boleh tengok sendiri, saksikan sendiri macam mana cara dia sembelih ayam. Ayam dia mesti habis dalam satu hari dia kena habiskan 3,000 ekor, 4,000 ekor. Dia kena mula sembelih pukul 3 pagi tadi, pukul 7 dah clear dah. Dah boleh jual. Yang tukang sembelih tu pula tak sembahyang dengan seluar kaki panjang. Tahu seluar kaki panjang? Seluar tu pendek, kaki tak tutup kan? Kita pakai ni seluar kaki pendek. Seluar tu panjang, kaki nampak pendek. Ni seluar kaki panjang. Untuk pergi tengok ni pelaksanaan cara dia sembelih. Dengan pisau tu tak basuh, dia sembelih, dia pergi celup dalam air mutlak. Darah pergi celup. Dia bukan suka celup, suka basuh dengan air bukan air mutlak, air mustakmal. Pergi celup tu. Kita kena basuh dengan air mutlak. Memanglah asalnya air mutlak dibubuh dan bekas, tapi bila sembelih celup, dah jadi air mustakmal. Darah tu najis. Tak tuan-tuan, banyak benda kita nak petikal. Ayam sembelih tak sempat mati, masuk dalam mesin putar air panas. Mati bukan dengan sebab sembelih, mati dengan sebab masuk dalam mesin tu. Tak sah. Haram kita makan bangkai. Sembelih ni tengok sak Allah, macam potong tali plastik. Campak tu. Kawan tu pun tak sempat nak habis, ambil masuk air panas. Putar keluar bulu semua kan, jual. Tak tahu dah tuan-tuan, kita hari ni masalah perniagaan nak beli ayam tu berhati-hatilah. Tengok siapa dia yang usaha sembelih, siapa jual. Sebab tu saya syorkan tuan-tuan, kita dalam produk-produk Muslim, carilah produk Muslim. Macam keluaran Azain, dia keluar ayam organik, mahal lah sikit,
satu ekor RM16, RM17, siap bro. Tapi organ dalaman dia buang, dia tak jual. Dia jual ayam semata-mata. Cara proses ayam tu makan, makanan ayam dia jaga daripada benih sampai dia boleh sembelih, boleh makan. Ada 2-3 produk Muslim yang tuan-tuan boleh beli ayam. Jadi kita nak pastikan benda ni, sebab disebut ni wa man tarakal haram wa akalal halal safat fitratu. Jadi bila kita pelihara makan minum yang halal, buang yang haram, pemikiran kita jernih, bersih. Jadi hati kita tak kotor, akal kita duduk situ. Jadi itu tuan-tuan ni, dekat dia pun nama Azain ni, dia franchise dia ayam dia tu ayam organik. Ayam sofi, ya, ayam organik. Jadi cara dia, dan dia pun pelawar kita. Kalau tak percaya pergi tengok ladang dia, cara dia beri makan dan sebagainya sampai dia sembelih. Dipastikan tuan, jangan kita ambil sikap mudah, tak apalah ayam tu halal. Tapi kita tuan-tuan, cara proses, cara apa semua, jadi perkara tu kita nak kena pasti. Sebab ini masalah halal haram. Kita makan ni, minum jadi daging darah. Jadi daging darah. Bila daging darah kita tumbuh sumber yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih utama baginya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi